Okay, kita teruskan kuliah kita kepada conservation of momentum, the Navier-Stokes equation. So berkenaan dengan momentum ini, dia lebih kepada idea keabadian momentum, iaitu yang paling mudah kita katakan apabila sesuatu molekul itu bergerak, tentulah ia mempunyai velocity, dan oleh kerana ia mempunyai velocity, ia akan menghasilkan momentum. Oleh itu momentum sama juga seperti mass, kita kata jisim, ia tidak boleh dimusnahkan, ia berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Walau bagaimanapun, ada nama lain, nama yang lebih glamour yang dinamakan sebagai Navier-Stokes equation. So Navier-Stokes equation sebenarnya adalah persamaan akhir ataupun equation akhir bagi menyatakan conservation of momentum. Okey, di dalam nota ini saya akan pergi secara laju sedikit kerana kita tidak akan melihat pengiraan secara detail. Cuma saya harap pelajar dapat faham step by step yang diperlukan untuk menghasilkan Navier-Stokes equation. Secara mudah, Navier-Stokes equation ni adalah sebenarnya gabungan dua idea saintis. Pertama adalah Navier dan kedua adalah Stokes. Dan mereka dikatakan saling memperkuatkan equation ini. Okey. Yang pertama, kita beranggapan bahawa ada satu molekul dan molekul ini untuk memudahkan pengiraan, kita beranggapan bahawa ia adalah berbentuk segi empat seperti ini. Okey, dan apabila molekul ini berbentuk cube dan kita memerlukan Cartesian coordinate. So kita tadi kita dah belajar continuity equation dalam Cartesian coordinate, yang ini kita akan belajar Navier-Stokes equation dalam Cartesian coordinate. Okey, so kemudian kita memerlukan tiga axis, iaitu x axis, kita ada y axis dan kita ada z axis. Dan kemudian molekul ini sekiranya kita ingin mengira isi padunya, bolehlah kita beranggapan bahawa ia mempunyai sisi delta X, sisi delta Z dan sisi delta Y. So yang ini saya rasa pelajar faham, maknanya delta di sini bermaksud a small portion in X axis. Maksudnya partikel terlalu kecil memadai untuk kita menulis sebagai delta X, delta Y dan delta Z. So jadi first kita kata kita anggap bahawa ada satu molekul dalam bentuk bentuk empat segi di sini. Kedua, bila kita membicarakan tentang momentum, dia perlu dibincangkan dengan menggunakan idea Newton's second law ataupun force. Okey, kerana apabila yang saya cakapkan tadi, apabila mass bergerak dengan sesuatu hal laju, oleh itu akan ada force yang bertindak. Okey, rumus yang paling mudah berkenaan dengan force adalah F equal ma. So yang ini saya harap pelajar dapat memahami. Ia adalah satu rumus yang telah kita belajar dalam peringkat sekolah menengah lagi. So F sama dengan ma. So F di sini adalah force, tetapi kita boleh anggap dia sebagai sum of force. Maksudnya total force yang yang ada di dalam sesuatu sistem. So maknanya kita tulis sum of forces on a particle. Semua force yang bertindak pada partikel tersebut. Kerana partikel itulah yang akan menyebabkan force itulah yang akan menyebabkan partikel itu bergerak. So apabila partikel itu bergerak, ia for sure akan ada mass. Dan apabila ia bergerak, ia akan ada acceleration. So, bila ada acceleration, kita boleh menulis sebagai F sama dengan ma. Paling kurang acceleration berlaku apabila sesuatu partikel itu bergerak daripada pegun, maknanya had laju kosong, sehinggalah ia mencapai kepada had laju constant. So, kita kena faham bahawa A sama juga dengan V2 tolak V1 over T. Oleh itu, apabila berlaku perbezaan had laju akan adalah berlaku acceleration. Okey. So kemudian kita pelajar perlu faham bahawa force yang bertindak ke atas sesuatu molekul boleh dibahagikan kepada dua. Satu adalah body force dan satu adalah surface force. Dan kemudian kita kata rumus MA ini, nilai M di sini kita akan ubah kepada rho dan volume.
Dan yang ini saya dah terangkan sebelum ini. Kita kata ia bermula dengan idea density is equal to mass over volume. Kita tukar, so kita kata mass sama dengan rho times volume. Okey, berkenaan dengan body force ni apa? Body force ni adalah force yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Berat. Oleh itu, ia akan reflect kepada weight, kepada berat. Okay. So, berat kita boleh menulis sebagai mg. So, saya rasa semua pelajar tahu berat sama dengan mg. Oleh itu, kita tukar lagi m itu kepada rho dan volume. So, jadi kita boleh menulis berat sebagai rho, volume dan gravity. Okay. So, kemudian surface force ni apa? Okey, surface force ni kita kata adalah dua perkara ini, iaitu force yang disebabkan oleh pressure yang terhasil dan force yang disebabkan oleh shear stress. So, yang ni saya akan terangkan nanti, tetapi di peringkat ini memadai untuk kata force yang disebabkan oleh permukaan partikel tersebut. So, jadi diringkaskan, kita boleh menulis seperti ini. So, di sini kita kata kita akan ubah sekali lagi acceleration. Okay, acceleration ini sebagai dv dt. Seperti yang saya katakan tadi, acceleration selalunya kita tulis sebagai v2 tolak v1 over time. Okay, oleh itu v2 tolak v1 kita boleh menulis sebagai dv over dt. So, yang ini kita kata adalah penulisan dalam cara differential method. Okay, so maknanya kita buat dv dt adalah perubahan hal laju berdasarkan masa. Dia akan reflect tentang acceleration. Okay, kita pergi kepada yang ketiga, iaitu pressure force. Okay, kenapa pressure force ini penting? Kerana kita tahu bahawa molekul walaupun sekecil mana ia terhasil, ia mempunyai surface area. So, maknanya apabila kita ada surface area dan kita mempunyai pressure yang bertindak. So, kita kata kita tidak dapat lari dengan tekanan. Sekiranya kita berada di dalam air, so air akan memberi tekanan. Sekiranya kita berada di udara, sebenarnya wujud tekanan atmosfera yang menekan permukaan tersebut. So, apabila tekanan bertindak di atas sesuatu permukaan, maka terhasillah force, daya. Oleh itu, force tersebut dikenali sebagai pressure force. Maksudnya, daya yang disebabkan kehadiran tekanan yang bertindak di atas permukaan. Okay, itu yang sebab dia termasuk dalam grup surface force. Okay. So, selalunya ia digambarkan seperti ini. So, kita ada satu molekul, 4 segi. Tetapi kita hanya mengira tekanan pada satu titik, iaitu pada titik tengah-tengah. Jadi kita tahu tekanan adalah P darab A dan tekanan di sini juga adalah P darab A. Tetapi selalunya di dalam buku kita akan tulis X tolak delta X per 2. Kerana apa? Kerana pada titik ini, koordinat dia adalah X. Tetapi surface yang kita gunakan adalah surface di sini. Oleh itu, ia mempunyai kedudukan X ditolakkan dengan delta X dibahagikan dengan 2 kerana dia terkebelakang sedikit. Okay, saya harap pelajar dapat imagine perkara ini. Okay, di sini kita menggunakan X campur delta X campur 2, delta X per 2 kerana kedudukan surface ini dia duduk di kedudukan X. Koordinat asal molekul ini dicampurkan dengan delta X over 2, maknanya separuh daripada jarak ini. Okay, so ini yang dimaksudkan dengan gambar rajak ini. So, kemudian pada pengiraan seterusnya, saya ringkaskan sahaja. Okay, ini adalah pengiraan asal. Force yang bertindak adalah pressure didarabkan dengan area. Dan kita akan mengira, kita kata total pressure yang bertindak pada paksi X. So, kita boleh dapat nilai ini dan kita boleh boleh ringkaskan kepada nilai ini. So, kenapa ia menghasilkan AX, AY? Kerana kita tahu pressure didarabkan dengan area. So, area adalah AX times AY. Dan seterusnya, kita akan mengira keseluruhan permukaan yang ada. So, maksudnya,
kita ada bentuk cube itu, so kita akan kira permukaan atas, permukaan tepi, permukaan sini, okey, permukaan di sebelah dalam, permukaan di sebelah sini, permukaan di sebelah bawah. Okay, so kita ada 6 permukaan yang akan kita kira. Selalunya kita akan menggunakan idea Taylor series expansion ini. So yang ini tidak perlu kita buat, pengiraan dia terlalu panjang dan jarang orang boleh buat dengan menggunakan pencil and paper. So jadi kita skip aja. Memadai untuk pelajar mengetahui bahawa total pressure force yang berlaku ialah delta P over delta X, delta X, Y dan Z. Okay, so ini saya harap memadai untuk pelajar untuk tahu sampai ini. Cuma Navier mencadangkan kita meletakkan tanda negatif. So kenapa dia akan menjadi negatif dp dx? Kerana selalunya di dalam real situation kita kata apabila sesuatu objek itu bergerak dengan acceleration, kan kita tadi kita menggunakan idea F equal ma. Okay, dengan beranggapan bahawa berlaku acceleration. Bila berlaku acceleration, kita kata berlaku pertambahan had laju. So, kita belajar dalam fluid mechanics 1, Bernoulli equation mengatakan jika had laju meningkat, pressure akan menurun. Oleh itu, dengan menggunakan basic assumption, berlakunya acceleration, velocity akan meningkat, oleh itu pressure akan menurun. Oleh itu, walaupun kita mengira tidak mengeluarkan tanda negatif, tetapi untuk validate ataupun kita nak calibratekan calculation kita dengan real phenomenon, kita automatically kita tambah nilai negatif dalam pengiraan ini. Oleh itu, kita boleh nyatakan yang paling mudah, pressure force boleh ditulis sebagai negatif nabla P delta X, delta Y, delta Z. Okay, so nabla, bentuk ini, segitiga ini dikenali sebagai nabla. Okay. Nanti saya terangkan apa yang dimasukkan dengan nabla. So yang ini kita lihat flow bagaimana Navier-Stokes dibuat. Okay, so ini adalah rumus untuk pressure force. So physical interpretation. Maksudnya apa yang dimaksudkan dengan pressure force ini, kita mengira adalah total force yang dibahagikan dengan volume partikel. So ataupun dalam setengah buku dia akan menulis sebagai average pressure force yang bertindak ke atas sesuatu molekul. So jadi yang ini saya harap pelajar dapat faham, total pressure force dibahagikan dengan volume, maknanya dibahagikan dengan semua sekali nilai partikel, so dia akan mendapat average amount. Okay. So seterusnya kita pergi kepada yang keempat, iaitu berkenaan dengan shear force. Okay, shear force ini berkenaan dengan apa? Kita ada molekul, okay, dan kita telah mengira disebabkan ada tekanan dan ada area, oleh itu akan terhasil daya. Okay. Tetapi ada juga molekul ataupun ada juga perkara yang bergeser, hanya bergeser pada permukaan atas dia. So yang ni saya rasa pelajar yang paling mudah untuk pelajar faham di sini ialah sekiranya kita ada cube yang kita letakkan di dalam air yang berlanggar dengan permukaan ini akan menghasilkan tekanan. Maksudnya akan menghasilkan force kerana ia berlanggar direct dengan permukaan. Tetapi air yang bergerak di atas permukaan yang atas ini, kita kata ia tidak menghasilkan daya yang kuat kerana permukaan tersebut selari dengan arah air bergerak. Tetapi kita boleh nyatakan bahawa ada molekul cecair yang melekat di atas permukaan ini yang menghasilkan daya. Okay, idea ini kita belajar sewaktu dalam fluid mechanics di dalam tajuk viscosity. So maknanya kita beranggapan bahawa sekiranya kita ada satu plate di sini, so kemudian kita ada satu molekul dan kita kata molekul di sini akan melekat kuat yang menghasilkan satu fenomena nama no slip condition. So jadi macam mana kita nak tolak molekul ini? Kita kata kita memerlukan daya.
Okey, so oleh itu saya rasa pelajar tentu faham kalau kita ada satu plate di sini dan di antara plate ini ada minyak katakan. So kita letak minyak di atas plate ini. Okey, so kemudian di atas plate ini kita letakkan satu bongkah bongkah objek di situ. So kita dapati bahawa jika minyak itu likat, maksudnya high viscosity, kita memerlukan daya yang kuat untuk menolak objek tersebut. Kerana apa? Kerana minyak ini memberi daya rintangan. Jadi di dalam keadaan ini kita menulis force sama juga dengan tau A, di mana tau adalah shear stress ataupun shear stress lah kat sini. Yang ini kita belajar di dalam fluid mekanik 1 untuk tajuk viscosity. So saya harap pelajar dapat alert perkara ini. Oleh itu sama juga shear force di sini adalah kita kata force yang terhasil disebabkan ada shear motion. So maknanya shear motion ialah yang bergerak pada permukaan atas di sini. So ini adalah kita kata komponen shear yang boleh kita tulis secara detail di atas sebuah cube. So jadi yang ini saya harap pelajar dapat faham. Ini seolah-olah kita kata adalah shear stress in the J direction on a face normal to the I axis. So maksudnya yang paling senang sekali, tau YY di sini ialah shear stress pada arah Y dan pada paksi Y. So jadi yang kalau ni kita kata shear stress pada paksi Y tapi pada arah Z. So itu yang dimaksudkan dengan ini. Okey, setakat diharapkan pelajar sekadar faham setakat ini pun dah cukup. Okey. So seterusnya kita kata kita akan kira. Idea dia masih sama, force sama juga dengan tau A, tetapi kita akan kira untuk semua keadaan. So jadi diringkaskan kita boleh dapat equation seperti ini. Okay, seterusnya kita boleh tulis menjadi ini. Shear force kita kata nabla tau volume. Okay, yang ini setelah diringkaskan. Kenapa dia keluar volume walaupun kita kata rumus dia adalah F sama dengan tau A? So ini disebabkan oleh kerana kita telah gabungkan ke-6 permukaan. So maksudnya kita kat sini pada permukaan yang ini mungkin kita fokus kita dapat dz dan ini adalah dy. Tetapi bila kita kira permukaan ini kita akan dapat area di sini ialah dz yang didarabkan dengan dx. Oleh itu kalau kita darabkan semua sekali untuk ke-6 permukaan kita akan jumpa dx darab dy darab dz. So ini yang akan terhasil volume di sini. Isi padu. Okay, so yang ini saya harap pelajar dapat faham. Cuma kita tidak tunjuk pengiraan tersebut. Okay, kerana kita nak pelajar faham je. Dan secara fizikalnya sama juga pelajar boleh baca di sini, tetapi secara ringkas kita boleh nyatakan ia adalah sebagai average shear force yang bertindak. Sebab kita dah bahagikan total shear force dengan total volume. Okay, so kemudian kita akan combinekan everything. So kita ada F equal MA. So kita gantikan MA itu dengan rho volume dV dt. Kita gantikan weight dengan rho Vg. So kita gantikan pressure force dengan negatif tadi, negatif nabla P X Y Z, dan kita gantikan shear force dengan nabla tau didarabkan dengan volume. So di sini kita boleh nampak bahawa di sini kita ada volume. So di sini kita ada volume. So ini pun kita ada volume. So kemudian X Y Z pun akan menghasilkan volume dan di sini pun kita akan menghasilkan volume. Oleh itu kita boleh cancel off semua nilai volume yang ada. So ini yang dimaksudkan dengan divide with volume dan akhirnya kita dapat nilai ini. Okey. So ini kita kata adalah permulaan kepada Navier equation. So Navier je dulu. Okey, tetapi di sini kita kata kita mempunyai masalah kerana apa? Kerana nilai tau di sini masih lagi misteri. Okey, seterusnya pada tahun 1845, seorang lagi saintis bernama Stokes mencadangkan bahawa nilai shear stress yang ada di sini sebenarnya boleh dikira dengan menggunakan idea
dynamic viscosity. So perkara ini telah kita bincangkan di dalam fluid mekanik 1, iaitu rumus yang terlibat ialah force sama dengan mu force sama juga dengan tau A, tetapi kita kata tau kita boleh tulis sebagai mu du dy. So yang ini saya harap pelajar dapat alert rumus yang digunakan di dalam tajuk viscosity fluid mekanik 1. So jadi Stokes mencadangkan bahawa nilai shear stress untuk paksi XX, Y dan sebagainya boleh ditulis dengan menggunakan idea ini, dan akhirnya kita boleh ubah penulisan Navier-Stokes equation itu kepada yang ini. Cuma pelajar perlu alert bahawa Navier-Stokes equation selalunya ditulis berdasarkan paksi. So sekiranya ia ditulis untuk paksi X, pastikan komponen yang terlibat hanya komponen daripada paksi X. So kita ada U kecil di sini, ada gravity untuk X, so kita ada dx dan kita ada U untuk di sini. Kita ada U di sini dan U di sini. Dan untuk paksi Y katakan, kita boleh melihat dia melibatkan V. So dia melibatkan GY. So kita ada Y di sini. So and then kita ada nilai V. Dan seterusnya kalau untuk paksi Z. Okay, paksi Z di sini. So dia ada W. Dan kita ada GZ. Kita ada Z di sini. Kita ada W untuk paksi Z. So diharapkan pelajar dapat alert cara penulisan Navier-Stokes equation. Okay. Di akhir nanti saya akan tunjuk rumus table of equation untuk Navier-Stokes equation. Okey, so kemudian di dalam buku teks ataupun secara semua sekali, secara general yang melibatkan kita kata rangkuman XYZ, selalunya ditulis di dalam buku teks Navier-Stokes equation seperti ini. So maksudnya kita tulis rho capital dV dt sama dengan rho g minus nabla P iaitu pressure campur mu nabla square V. So nabla di sini sebenarnya adalah ringkasan terhadap satu mathematical proses. So dalam buku dinyatakan sebagai mathematical operator. Okay, so bentuk dinamakan adalah dipanggil nabla. Okay. So yang paling mudah pelajar kena faham ataupun pelajar kena ingat Navier-Stokes equation adalah yang ini. Okay, nanti saya akan tunjukkan untuk yang ini. Kita pergi tengok keseluruhan nota dahulu. So yang paling utama pelajar kena ingat Navier-Stokes equation adalah terms ini. Oleh itu saya harap pelajar boleh ingat equation ini. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan Navier-Stokes? So ia adalah seperti yang ini. Kita lihat P dV over dt dan dia adalah mass of the particle times acceleration of the particle divided by the volume of the particle. So ini yang sebenarnya adalah semua sekali adalah mass flow rate sebenarnya. Cuma kita bahagikan kepada beberapa elemen. So elemen di sini sebenarnya adalah total value dan ia boleh dibahagikan, momentum tersebut kita boleh bahagikan kepada tiga elemen yang utama. Pertama adalah rho g. Kenapa? So momentum itu mungkin datang daripada berat sesuatu partikel, berat sesuatu objek. So kemudian kita kata ia juga mungkin dibantu oleh kehadiran pressure yang bertindak ke atas molekul tersebut. Kemudian ia juga mungkin akan melibatkan nilai shear force ataupun viscosity yang terhasil disebabkan oleh daya lekatan molekul tersebut. So ini adalah kita kata apa yang dimaksudkan dengan Navier-Stokes equation. So bagi dengan kata yang mudah kita boleh dapati bahawa di dalam fluid mekanik 1 kita belajar continuity equation iaitu sama dengan Q sama juga dengan AV, betul kan?
So kemudian kita kata setelah kita belajar continuity equation ataupun dalam flip 1 juga kita belajar m dot sama dengan rho AV, kita belajar Bernoulli equation. So Bernoulli equation sama juga dengan energy sama juga dengan P over rho G plus V square over 2G dan plus Z. So jadi maksudnya tenaga yang ada di dalam sesuatu bernalih mungkin disebabkan oleh pressure yang berlaku dan disebabkan oleh pergerakan molekul dan boleh disebabkan oleh ketinggian sesuatu cecair. So sama juga dengan Navier-Stokes equation di sini, kita kata apabila sesuatu molekul itu bergerak, so ia menghasilkan daya. Daya tersebut mungkin disebabkan oleh berat molekul tersebut dan mungkin dipengaruhi juga dengan pressure dan mungkin juga dia akan dipengaruhi dengan kelikatan sesuatu elemen. Okay, so saya harap yang itu pelajar boleh faham berkenaan dengan Navier-Stokes equation. Okay, so ini adalah Navier-Stokes equation yang secara officialnya pelajar perlu tahu. Dan saya rasa pelajar hanya perlu menghafal satu baris sahaja kerana yang lain adalah sama. Okay. So pelajar boleh ingat ini adalah untuk X, ini adalah untuk Y, ini adalah untuk Z. So kalau untuk X semua sekali adalah nilai U. Okay. Yang ini adalah V, yang ini adalah W. So kat sini X, Y, Z adalah kekal. Oleh itu tetapi kat sini adalah U, di sini adalah V, di sini adalah W. So jadi saya harap pelajar boleh nampak di mana parameter yang berubah. Okey, kemudian kita cuba bandingkan equation ini dengan kita kata common equation yang saya tunjukkan tadi, iaitu ini. So jadi kita dapati bahawa kat sini ada rho, capital V dan T, dV dt. So ini sebenarnya kita kata adalah ringkasan bagi terms ini. So kemudian kita lihat lagi, so kita ada nabla. Nabla di sini sebenarnya adalah ringkasan untuk terms, dia kekal untuk terms yang ini sahaja. Dan kita ada nabla square di sini. So ia adalah ringkasan bagi proses yang ini. Okey, so macam mana nak faham? Okey. So di sini sebenarnya kita perlu memahami dia dalam bentuk d dt sahaja. So d dt, okay, yang ni kita lihat d dt. So d dt di situ adalah d dt sebenarnya adalah del over dt campur u del dx campur v del dy campur w del dz. Okay, so kalau kita letak di sini u kecil, so kat sini dia akan jadi du dt, du dt, du dan seterusnya. Okay, boleh nampak So jadi kalau kita letak capital V, tadi kita letak capital V, so kita akan jadi dv di sini. So jadi kat sini akan jadi d capital V, du, d capital V, d capital V dan ni adalah d capital V. So jadi saya harap pelajar dapat faham d dt ini mempunyai rumus yang ini. D dt, U dx, D, U, V dy, W d, dz. Okay. So kemudian sama juga dengan nabla ini. Okay, dengan nabla yang ini. Nabla yang ini, kuasa 2 ini sebenarnya adalah sama dengan nilai ini. Okay. Nabla kuasa 2 adalah sama juga dengan D kuasa 2 dx kuasa 2 campurkan dengan D kuasa 2 dy kuasa 2 campurkan dengan D kuasa 2 dz kuasa 2. Kalau kat sini kita tulis nabla kuasa 2 V, so kita tulislah kat sini V. Semua sekali. So kalau katakan di sini kita tulis U, small u, so kat sini pun akan menjadi small u. So itu yang dikatakan nabla. Okay, so saya harap pelajar dapat faham gaya penulisan Navier-Stokes yang
akan digunakan ataupun yang ditunjukkan di dalam buku teks nanti.